Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 16 Ogos 2021 bersama saya Fidos Matram. Berita malam dimulakan dengan situasi politik negara. Tan Sri Muhyiddin Yassin serta seluruh jemaah menteri sah melepaskan jawatan berkuat kuasa hari ini selepas Perdana Menteri ke-8 itu hilang kepercayaan majoriti Ahli Dewan Rakyat. Berucap dalam perutusan khas pada Isnin, Tan Sri Muhyiddin berkata peletakan jawatannya dan jemaah menteri adalah selaras dengan perkara 43/4 Perlembagaan Persekutuan. Menurutnya, warkah peletakan jawatan beliau dan seluruh jemaah menteri juga telah diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Walaupun saya pada awalnya mencadangkan supaya keabsahan saya sebagai Perdana Menteri ditentukan di Parlimen, namun 15 ahli Parlimen UMNO telah menarik sokongan pada saya dan cadangan kerjasama rentas parti yang saya kemukakan telah ditolak oleh parti-parti pembangkang. Jelaslah saya telah kehilangan sokongan majoriti. Jadi tak perlulah lagi keabsahan saya sebagai Perdana Menteri ini ditentukan di Parlimen. Maka pada hari ini saya meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri dan jawatan seluruh ahli jemaah menteri sebagaimana yang dikehendaki oleh Perlembagaan Persekutuan. Dalam pada itu, Tan Sri Muhyiddin yang akan menggalas tugas sebagai caretaker sehingga Perdana Menteri baru dilantik berharap kerajaan baru dibentuk dengan segera supaya pentadbiran negara ini tidak terganggu dan dapat berjalan seperti biasa. Tegasnya, tempoh 2 bulan ke hadapan ini adalah amat penting kerana Malaysia dijangka mencapai imuniti kelompok pada bulan Oktober dan segala perancangan yang telah digariskan dalam Pelan Pemulihan Negara tidak boleh terbantut. Saya berharap kerajaan baru nanti akan dapat dibentuk dengan segera supaya pentadbiran negara kita ini tidak terganggu dan dapat berjalan seperti biasa. Tempoh 2 bulan ke hadapan itu adalah amat penting kerana dijangka mencapai imuniti kelompok pada bulan Oktober, insyaAllah. Ini telah pun saya sebutkan dalam beberapa hari yang lepas. Segala perancangan yang telah pun digariskan dalam Pelan Pemulihan Negara tidak boleh terbantut. Sektor-sektor ekonomi perlu dibuka semula untuk kita pastikan ekonomi negara kita dapat pulih dengan segera dan rakyat dapat menjana pendapatan untuk menyara diri dan keluarga. Justru momentum pelaksanaan program vaksinasi tidak boleh terganggu. Rekod kita mencatatkan jumlah vaksinasi harian antara yang tertinggi di dunia dan ini mesti dikekalkan. Di akhir perutusannya, Tan Sri Muhyiddin merakamkan penghargaan kepada rakan-rakan jemaah menteri yang telah berkorban masa dan tenaga bersama beliau selama ini serta kepimpinan bersatu dan pimpinan tertinggi Perikatan Nasional yang terus memberikan sokongan kepada beliau hingga ke saat akhir. Saya juga merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada rakan-rakan jemaah menteri saya yang telah pun berkorban masa, berkorban tenaga bersama saya selama ini. Terima kasih juga saya ucapkan pada pengurusan tertinggi Kerajaan Persekutuan, termasuk Ketua Setiausaha Negara, Peguam Negara, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, Ketua Polis Negara, Panglima Angkatan Tentera, Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara dan lain-lain pegawai yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Anda semua telah banyak membantu saya untuk menjalankan tugas dan amanah menguruskan negara di waktu pandemik ini. Terima kasih saya ucapkan.
Tan Sri Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8 pada 1 Mac 2020 bagi menggantikan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Laporan seterusnya, Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS tidak akan pernah menyerah kalah dan berputus asa melaksanakan pelbagai tindakan membendung dan mengawal penularan wabak COVID-19 dalam kalangan rakyat di negeri ini. Sehubungan itu, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Abang Openg menyeru agar setiap rakyat memberi khidmat dengan ikhlas dan berkorban untuk bersama-sama menangani pandemik berkenaan. Ini bukanlah masanya kita bertanya apa yang kita dapat, tetapi sebaliknya berbekalkan semangat kebangsaan. Di bawah naungan Jalur Gemilang, setiap rakyat harus memberi khidmat dengan ikhlas dan berkorban untuk menangani pandemik yang sedang melanda negara dan juga negeri kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada frontliners di seluruh negeri yang telah berkhidmat bertungkus lumus dan mengorbankan segala kepentingan diri dan keluarga untuk memastikan kita semua selamat dari jangkitan dan musibah COVID-19. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2021 peringkat negeri Sarawak di Dewan Undangan Negeri pada Isnin. Tambahnya, rakyat Sarawak amat bertuah kerana mendapat bantuan daripada kedua-dua kerajaan negeri dan persekutuan untuk meringankan beban mereka ketika berdepan dengan musibah COVID-19. Kerajaan GPS juga jelasnya melihat kepada keperluan jangka panjang untuk memastikan ekonomi negeri Sarawak terus berada pada landasan yang betul untuk menuju ke arah mencapai status negeri maju menjelang 2030. Kerajaan telah merangka strategi pemulihan ekonomi melalui Pelan Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 yang menyasarkan saiz ekonomi Sarawak berkembang daripada 136 bilion ringgit pada 2019 kepada 282 bilion ringgit pada 2030. I must say that I'm very proud to say we are the first state to come up with the post-COVID economic recovery plan. Berikut pula mengenai penganjuran sesi libut urus bersama kontraktor dan perunding WPC Projek Lebuh Raya Pen Borneo LPB sebagai komitmen semua pihak untuk memastikan projek itu dapat dilaksanakan sebaik mungkin memenuhi kualiti standard dan masa yang ditetapkan. Menteri Kanan Kejaraya Malaysia Datuk Seri Fadilah Yusof berkata mengikut perjanjian projek LPB mesti disiapkan pada September 2022. Tapi secara realistik disebabkan pandemik, COVID dan semua cabaran tadi, saya melihat secara sendiri tadi melihat pada analisa kemungkinan ada sebahagian daripada projek tak akan dapat disiapkan bulan September tahun depan. Sebab itu kita hari ini merumuskan bahawa perlu ada dedicated team daripada JKR Sarawak, daripada PMC, the consultant, the contractors, cari jalan bagaimana kita nak cari pastikan projek ini dapat disiapkan tahun depan. Bercakap dalam sidang media sesi libut urus bersama kontraktor dan perunding WPC Projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak di Hotel Pullman pada Ahad, Datuk Seri Fadilah berkata kerajaan tidak mahu projek ini dilanjutkan lagi tempohnya hingga ke tahun 2023. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fadilah turut memaklumkan Kementerian Kejaraya KKR dan Jabatan Kejaraya JKR sedang dalam proses mencari kaedah sesuai bagi membolehkan pengguna menyalurkan aduan berkaitan pembinaan LPB ini. Pada masa sama, kita juga menyarankan tadi supaya akan ada satu proses ataupun kaedah
bagaimana orang boleh membuat aduan terus kepada JKR Sarawak ataupun kepada Kementerian Kerja Raya, satu saluran aduan supaya kalau apa saja cadangan, aduan, mereka boleh menyalurkan aduan melalui social media. Mudah untuk mereka memberi feedback kepada Kementerian Kerja Raya khususnya, supaya kita boleh mengambil tindakan dan mengambil perhatian kepada apa saja cadangan ataupun komplain oleh road users terutamanya. Dan ini akan memberi input kepada contractors supaya kita dapat melaksanakan projek ini dengan lebih baik dan memastikan keselamatan para pengguna dapat terjaga dan dipelihara. Sementara itu, Datuk Sri Fadilah dalam sidang media sama memberitahu projek Sabah Sarawak Link Road fasa pertama dari Lawas ke Long Lopeng yang bernilai RM1 bilion telah dianugerahkan kepada kontraktor terpilih. Projek dipanggil dulu Sabah Sarawak Link Road. Fasa yang pertama daripada Lawas sehingga ke Long Lopeng. Yang tu sudah pun dianugerahkan dengan kontraktor dengan kos lebih kurang RM1.1 bilion. Itu fasa pertama. Kemudian fasa kedua nanti daripada Long Lopeng sambung sehinggalah ke Miri lah, akan dilaksanakan oleh pelbagai agensi. Sebahagiannya dilaksanakan melalui SCORE, sebahagiannya dilaksanakan melalui Kementerian Bangunan Luar Bandar. Dan ada lagi yang belum nak dapat, nanti kita akan bid lagi kepada Kajian Persekutuan terdapat peruntukan melalui fasa-fasa seterusnya. Manakala di Miri, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin mencadangkan kepada Kementerian Kerja Raya KKR agar pembinaan 2 jejantas di Permajaya dan lapangan terbang Miri disiapkan segera. Menurutnya, kedua-dua pembinaan jejantas ini telah menyebabkan kesesakan yang teruk setiap hari khususnya waktu puncak. Keutamaan, prioriti untuk menghabiskan pembinaan jejantas Permajaya dan jalannya Go Carriageway sampai ke wujud link dan juga di dekat lapangan terbang Miri, iaitu jejantas dekat lapangan terbang Miri, di mana setiap pagi, setiap hari kita sudah menghadapi kesesakan jalan yang begitu serius sekali daripada Taman Tunku. Ujarnya lagi, apabila pembinaan jejantas ini siap, ianya dapat menyelesaikan kesesakan jalan raya yang berlaku di Bandaraya Miri. Berita diteruskan mengenai sumbangan peralatan bantuan logistik Ops Benteng COVID-19 berjumlah RM114,000 dari Kerajaan Negeri kepada pasukan Gerakan Am PGA Bridge Sarawak. Simbolik penyerahan peralatan bantuan logistik tersebut telah disempurnakan oleh Setiausaha Tetap Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Safri Zainuddin bersama Residen Bahagian Kuching, Sherina Husaini bertempat di Bridge Sarawak PGA pada Isnin. Sumbangan tersebut merangkumi 7 jenis peralatan seperti tertera. Turut disumbangkan sebuah rumah sewa bagi kegunaan para petugas di Pos Kawalan Sempadan Ops Benteng COVID-19. Sumbangan tersebut sedikit sebanyak dapat membantu para petugas di pos-pos kawalan sempadan dalam menjalankan tugas-tugas kawalan keselamatan yang melibatkan pentas sempadan, di samping memperketatkan kawalan di sepanjang laluan yang diwakilkan atau di jalan-jalan tikus. Selaras dengan kehendak kerajaan negeri untuk membendung penularan wabak COVID-19 yang semakin membimbangkan, maka dengan adanya sumbangan peralatan bantuan ini sudah tentu penugasan OPNT akan menjadi lancar. Sekian edisi malam bersama saya Fidos Macrang dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan ada subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.